Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan Racun. Kali ni geng, kembali lagi kita ke dalam segmen yang paling dinanti-nantikan dalam channel ni. Kita ada phone murah sedap PUBG, yang mana dalam segmen ni kita akan PUBG menggunakan phone X flagship. Dan hari ni saya bawakan khas untuk korang, kita ada Sharp Aqua Zero 2. Phone ni saya beli sebab saya perasan ramai jugalah yang komen dan yang minta saya dera Sharp Aqua Zero 2 ni. So saya dah cari, saya jumpalah kedai yang jual phone ni. Saya beli sekitar RM799. Tapi korang jangan risau, kalau korang nak try phone ni, saya akan letak link pembelian di bahagian description di bawah. Dan kalau korang nak beli unit review yang ada dekat tangan saya ni pun boleh, korang just DM je kat Insta nanti. Ok, so untuk harga tu RM799 tu apa yang korang dapat. Korang boleh PUBG Max Graphic, ada 8GB RAM, ada stereo speaker, screen OLED memang cun gila. Dan antara special features yang ada dekat phone ni geng, dia support 240Hz refresh rate. Memang mind blown lah kan, memang padu lah. Cuma korang kena tahu satu benda tau, method yang diguna pakai untuk dapatkan refresh rate tinggi ni bukan macam phone-phone biasa. Dia more kepada teknologi yang ada dekat TV-TV mahal yang dipanggil Black Frame Insertion ataupun BFI. So, adakah phone ni dapat survive dalam penderaan PUBG non-stop kita? Jom kita mulakan racun sekarang. Alright gang, so sekarang ni kita dah masuk dekat dalam lobby. Hari ni kita akan dera smartphone yang boleh kata banyak jugalah di antara korang yang selalu request suruh saya dera phone ni. Kita ada Sharp Aqua Zero 2. So dekat sini kita akan tengok dulu setting kewajipan sebelum kita start. Untuk bateri 100%, untuk gaming test ni saya pakai data bukan wifi. Untuk brightness kita dah setkan paling tinggi. Auto brightness saya dah pun off cut. Untuk setting lain macam Bluetooth, location, NFC apa semua pun saya dah off kan juga. Next, kalau korang scroll ke bawah sikit, dekat sini ada gaming menu tau. Yang mana ini features untuk memudahkan sesi gaming korang. Yang mana untuk features highlight dia, bila korang tekan high response mode ni nanti, sentuhan tindak balas sentuhan bila korang tekan screen tu dia lebih lancar tau. Dia juga boleh block notification dan boleh juga record video, record gameplay korang dengan resolusi paling tinggi 1080p dan boleh record menggunakan sound daripada internal macam yang biasa tu lah. Alright, so next kita akan buang dulu recent app. Kita akan tinggalkan PUBG Mobile sahaja macam korang nampak. So macam korang tahu kan, phone ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon 855 which is chip flagship tahun 2019. Tapi phone ni dilancarkan pada tahun 2020 tau. So kalau kita compare phone ni dengan phone yang kita pernah ada Sharp Aqua R3, untuk chip tu dua-dua sama je geng. So kalau kita masuk di bahagian setting, grafik highest tu of course korang boleh dapatkan Ultra HD 4K. Tapi kalau korang reducekan kepada smooth, korang hanya boleh dapatkan smooth extreme. Even phone ni dia support sampai 240Hz demi refresh rate. Tapi tak ada option untuk korang enablekan smooth 90fps. Korang juga boleh setkan kepada HDR stream. Untuk basic dekat sini saya dah pun setkan gyro, audio korang boleh dapatkan ultra. Lepas ni kita tengok lah kan macam mana best tak best. Sekarang ni saya dah pun setkan kepada smooth extreme, setting kegemaran pro player katanya. So kalau korang dah ready, kita akan main dekat map mana sekarang ni. Kita akan pilih dulu. Kita akan cuba main dekat map tak nak Erangel lah, kita main dekat Sandhawk. Kita akan turun dekat tempat banyak player, kita akan try. Kalau korang dah ready, kita akan start game. Kita akan start timer dan kita akan cabut di SBC. Alright, kita dah pun masuk dekat spawn island. So far kalau bercakap dari segi spek kan, kita tengok dulu dekat part screen. Untuk screen ni phone ni lebih cantik lah kalau kita compare dengan Sharp Aqua R3. Sebab Zero 2 ni dia pakai OLED tau. Lepas tu dia support 240Hz refresh rate. Screen ni pula ni dia support ada Dolby Vision, HDR10 kan. Siap boleh produce warna sampai 1 bilion. Memang cantik gila lah screen dia kan. Cuma satu benda kekurangan yang bukan kurang sangat, tapi untuk para gamer ni dia kurang suka lah features ni. Screen ni geng, kalau korang nampak dia curve di bahagian sisi ni tau. So kita akan cuba tengok lah adakah mengganggu screen curve ni dekat gaming kita ni. Kita akan tengok sekejap lagi. Untuk features lain macam phone ni dia juga ada stereo speaker, satu di bahagian atas, satu di bahagian sisi sini. Sebab tu lah saya buat posisi macam ni. Kalau saya guna phone macam ni kan, dia punya lubang di bahagian bawah ni akan mengganggu tau bila korang tekan macam ni. So korang kena pusing macam ni supaya tak ganggu lah korang punya gaming kan. Dari segi kekurangan yang saya nampak dekat phone ni, yes dia dah pun tak ada audio jack. Tapi sebagai bonus tu, sebagai ganti, dia support juga codec aptX HD tau. Dan satu benda yang saya suka pasal phone ni, dia ringan gila dan nipis gila. Padahal saya rasa kalau Xiaomi Mi 11 Lite tu dah ringan, tapi phone ni lagi ringan kan. Dan dia memang sangat-sangat nipis lah. Memang best lah kalau korang nak main gyro kan, phone ringan ni. So kita akan cuba try landing. Alright, member landing kat mana? Kita akan turun dekat bootcamp try. Alright, so dekat tengah tu dah ramai landing. So kita tak nak landing situ, kita landing belakang. So
So far landing rasanya tak ada isu geng. Sempoi. Sedap, smooth. Alright, so kalau bercakap dari segi gyro, macam korang nampak sendiri, gyro dia sangat-sangat sedap, sangat-sangat accurate tanpa sebarang isu delay ke apa. Dan lagi phone ni sangat ringan, so sedap lah korang nak main dia punya gyro kan. Untuk button memang sangat-sangat responsif tanpa sebarang isu geng. Cuma untuk speaker kan, even dia ada stereo speaker dan dia support Dolby Atmos, tapi macam tak berapa nak kuat lah bunyi dia geng. Kurang kuat lah. Tapi tak ada isu lah, okey je. Alright, so far untuk 28 minit awal ni saya terasa segalanya memang sangat-sangat awesome, sangat-sangat lancar. Korang boleh tengok lah prestasi di sini memang sangat-sangat sedap lah tanpa sebarang isu penurunan FPS ke kan. FPS memang sangat-sangat stabil. Memang tak ada sebarang lagging, stuttering, start beberapa second pun saya tak jumpa lah untuk dalam keadaan kita pasang aircon kan. Untuk dia punya curve screen ni pun saya tak rasa dia mengganggu setakat ni. So far memang cantik gila. Kita akan cuba try layan lagi kan. Alright, so nampaknya agak banyak juga player sekarang nak landing dekat sini. Kita akan cuba tengok dia macam mana, smooth tak smooth. Alright. Okay, so far landing tak ada sebarang masalah lagging, stuttering gang. Cantik juga. Alright, so nampaknya sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 1 jam tanpa henti dalam keadaan aircon kita on kan. So far saya terasa segalanya sangat-sangat awesome tau. So kalau dari segi bateri sekarang ni tinggal 65%. Manakala untuk bacaan suhu paling tinggi kita akan cuba try tengok berapa max kita dapat. Dekat sini kita dapat sekitar 36 darjah Celsius ke 37. Tadi saya perasan dia boleh pergi sampai 38 lah max kan dalam keadaan aircon kita on kan. So far segalanya terasa sangat-sangat lancar lah kan. Memang saya terasa awesome gila. Tak ada sebarang isu stuttering, lagging, start beberapa second pun saya tak jumpa setakat ni. Korang ni lah tempat mana kan banyak player ke. Hot drop pun memang cantik gila, memang smooth gila. Korang rush enemy pun ok, jumpa satu squad pun ok, tak ada masalah. Saya terasa macam Sharp Aqua Zero 2 ni dari segi prestasi tu lagi better daripada Sharp R3 tau. Memang terbaik lah setakat ni. Dia punya screen curve ni pun tak ada kacau langsung bila gaming. Dan kalau dari segi ghost touch tak ada, multi touch pun ok kan. Segalanya terasa sangat-sangat awesome. So kita akan cuba offkan aircon dan kita akan tengok pula macam mana perginya. Biasanya kalau suhu phone ni panas dia akan terasa agak teruk. Kita akan try sekarang. Alright, so kita dah pun PUBG sekarang sekitar 2 jam tanpa henti dalam keadaan aircon saya offkan. Yang mana untuk 1 jam awal dalam keadaan aircon terpasang memang tip-top dia punya performance. So dalam keadaan aircon kita offkan ni macam korang nampak lah dia punya performance tak berapa nak cun kan, ada terasa FPS drop kan. So untuk bateri tinggal 36% dengan bacaan suhu paling tinggi kita dapat sekitar 41 darjah Celsius. Which is kalau phone-phone lama ni, kalau bateri naik 40 ke atas, memang korang akan terasa stuttering, lagging, start kan. Memang tak syok lah main kan. Dari segi isu lain rasanya tak ada masalah. Ghost touch tak ada, multi touch ok. Dia punya screen curve pun tak ada kacau. So kita akan onkan aircon balik dan kita akan cuba layan. Tengok berapa lama phone ni dapat survive. Alright, so sekarang ni korang boleh nampak prestasi dia terasa sangat-sangat smooth. Sebab sekarang kita main dalam keadaan aircon terpasang dan suhu phone ni maintain bawah 40 darjah Celsius. Barulah korang boleh dapat performance yang sangat-sangat cun, sangat-sangat awesome. So kita cuba tengok berapa suhu max kita dapat sekarang. Dekat sini korang boleh tengok sekitar 37 darjah Celsius. So phone ni kan kalau korang nak main, make sure korang kena maintainkan suhu phone tu bawah 40. Barulah korang boleh main dengan aman, orang cakap kan.
Nampaknya geng, sekarang ni bateri dah pun tinggal 8% sahaja. Dengan bacaan suhu paling tinggi kita dapat sekitar 38 darjah Celsius. Which is kalau kita punya suhu phone ni kan bawah 40 tu memang korang boleh nampak lah performance dia masih stabil, masih smooth. FPS pun boleh kata cun je. So kita akan teruskan lagi perjuangan kita geng. Ok, so bila bateri dah drop sampai 5% ke bawah ni, barulah saya terasa kan dia punya FPS, dia punya prestasi memang dah down gila. Korang boleh nampak memang dah tak smooth. Memang dah tak syok nak main, dan saya nasihatkan korang tak pergi nak cari enemy ke apa kan. Memang korang akan mati awal. Sometimes boleh jadi stuck tau. Tapi yang ni benda normal lah bila bateri dah low kan. Lagipun phone ni pun phone lama, kita tak tahu macam mana condition bateri kan. Tapi yang bagusnya tu saya tak expect lah kalau phone ni dapat survive sekitar 2 jam 56 minit. Walhal dia punya bateri ni lagi kecil daripada R3. Untuk Sharp R3 tu kita dapat dalam 2 jam 16 minit something kan. So tak apalah, kita akan cuba try layan. Kita akan tengok macam mana, berapa lama bateri ni dapat habis. Boleh tak cecah 3 jam? Jom kita try. Finally, kita punya Sharp Aqua Zero 2 dah pun tamat riwayat, mencatatkan rekod 2 jam 59 minit ke. Alright, kita dah dapat hasil dia. Overall bagi saya memang sedap lah untuk korang PUBG guna Sharp Aqua Zero 2 ni. Boleh kata PUBG smooth, tak ada masalah untuk korang yang play barbar ni kan. Cuma geng, korang kena ingat satu benda tau. Untuk maintain dengan kelancaran prestasi ni, korang kena make sure suhu phone ni below 40 darjah Celsius. Sebab standard phone lama, kalau phone panas, automatic performance akan drop. Ok, kalau dibandingkan pula lah dengan Sharp Aqua R3 ni, saya lebih prefer korang pakai Zero 2 ni tau. Even dia pakai chip yang sama kedua phone ni, tapi Zero 2 ni saya perasan lebih baik lah untuk korang PUBG. So geng, apa pendapat korang? Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.